Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar pelajar-pelajar ustaz semua? Hari ini kita datang lagi bersua muka dalam pelajaran pendidikan agama Islam tahun 3. Kita hari ini kita belajar dalam bidang sirah dan di bawah tajuk Wahyu Teragung. Unit 1 ya. Sebelum kita memulakan kelas kita, marilah sama-sama kita membaca doa belajar. Kita membaca doa belajar. Okey. Semua tak ada tangan semua? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan bentangkan ke atas kami gedung rahmatmu. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi ini mendapat redha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Okey, pelajar-pelajar sekalian, kamu semua buka buku teks kamu, buku pendidikan agama Islam. Kamu buka muka surat 100 ya. Muka surat 100, tengok tajuk Wahyu Teragung. Wahyu Teragung. Kita tengok petikan dulu. Perhati dan fikir. Jabal Nur ataupun Bukit Nur. Jabal Nur terletak 3.2 km dari Mekah. Jauh ya. 3.2 km jauh. Keadaan bukit berbatu, berpasir dan kering. Ketinggian bukit 640 meter. Di puncaknya ada Gua Hira. Kini, pendakian ke Gua Hira lebih mudah kerana disediakan laluan bertangga yang mempunyai kira-kira 600 anak tangga. Okey, seterusnya muka surat 101, kita tengok kenal wahyu. Kenal wahyu. Kita tengok pelajar dengan ustaz dia bercakap. Okey. Murid-murid sekalian, di sebelah kiri kita sekarang ialah Gua Hira yang terletak di puncak Jabal Nur. Di sinilah berlakunya peristiwa penurunan wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu itu apa Ustaz? Ustaz jawab. Wahyu ialah kalam Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul. Oh, begitu. Terima kasih Ustaz atas penerangan. Okey, seterusnya kita tengok kepada muka surat 102 ya, 102. Okey, ini jadual atau cara apabila kita berada di Mekah untuk melawat Jabal Nur. Ini jadual dia. Jadual telah disediakan. Atau cara dia. Program ziarah Jabal Nur. Okey, pukul 8 pagi tiba di Jabal Nur atau Bukit Nur. 8.15 pagi, taklimat pendakian. 8.30 pagi, pendakian bermula.
Okey, 10 pagi sampai di puncak dan ziarah Gua Hira. Okey, berapa jam tu? Daripada permulaan pendakian sampai ke puncak iaitu 2 jam 30 minit. Lama juga tu ya. Okey. 10.30 mula turun ke kaki bukit. Pukul 12 tengah hari sampai ke kaki bukit. Sampai ke bawah dah. Okey, tengok nombor 2. Fakta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendaki Jabal Nur. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisytiharkan menjadi nabi, baginda sering ke Gua Hira untuk beribadah. Sabar walaupun pendakian agak mencabar. Okey, tengok muka surat 103. Penurunan wahyu pertama di Gua Hira. Okey, tarikh dia bila? 17 Ramadan. Usia Nabi Muhammad ketika itu ialah 40 tahun. Malaikat pembawa wahyu adalah Jibril alaihi salam. Nombor 4. Peristiwa penurunan wahyu. Malaikat Jibril alaihi salam telah bertemu Nabi Muhammad ketika baginda beribadah. Jibril alaihi salam meminta Nabi membaca, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh membaca. Lalu Jibril alaihi salam memeluk dan meminta baginda membacanya lagi. Baginda memberikan jawapan yang sama. Selepas 3 kali meminta, baginda membaca dan memeluknya. Jibril alaihissalam mengajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca ayat 1 hingga 5 daripada surah Al-Alaq. Okey, tengok nombor 5. Peristiwa selepas penurunan wahyu. Baginda pulang menemui isterinya Khadijah dalam keadaan ketakutan. Khadijah menyelimutkan dan menenangkan baginda. Kemudian Khadijah membawa baginda bertemu sepupunya Waraqah bin Naufal. Siapa Waraqah ni? Waraqah ialah seorang pendeta Nasrani. Menurut Waraqah, baginda telah dilantik menjadi rasul sebagaimana yang disebut dalam kitab terdahulu. Okey, tengok seterusnya. Muka surat 104. Perbualan ayah dengan anak. Wahyu penunjuk jalan. Okey. Ayah, mari kita baca bersama-sama wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jom baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Tengok kepada kepentingan wahyu. Kepentingan wahyu pertama, medium untuk mengetahui perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nombor 2, mematahkan hujah orang kafir. Nombor 3,
memberi penyelesaian kepada permasalahan manusia sepanjang zaman. Menjelaskan tentang perkara sam'iyat. Nombor 5, mengandungi iktibar tentang peristiwa terdahulu. Okey, kita tengok makna. Apa makna sam'iyat ni? Kita tengok di bawah ni. Sam'iyat. Sam'iyat ialah sesuatu yang tidak dapat digambarkan dengan akal dan panca indera manusia. Hanya dapat diketahui melalui Al-Quran dan hadis. Itu makna sam'iyat, ya. Okay, kita tengok muka surat 105. Iktibar peristiwa penurunan wahyu pertama. Apa iktibar dia? Kita tengok. Al-Quran ialah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iktibar dia, kita mestilah menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup bagi mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Kita tengok yang seterusnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gigih mendaki Jabal Nur untuk ke Gua Hira. Kita tengok iktibar dia. Apa iktibar dia? Mencontohi kesungguhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan semua perkara, terutamanya dalam beribadah. Seterusnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun masyarakatnya menyembah berhala. Okey, iktibar dia. Kita mesti berpendirian teguh dan tidak terpengaruh dengan anasir tidak baik yang ada di sekeliling kita. Yang terakhir, wahyu yang pertama ialah Iqra, iaitu bacalah. Tengok kepada iktibar. Iktibar dia, tekun menuntut ilmu dan menjadikan amalan membaca sebagai tabiat. Okey. Selepas kamu melihat video yang Ustaz buat, kamu dengar dan faham, saya harap semua pelajar-pelajar Ustaz dapat memahami dengan jelas. Selepas itu, kamu buka buku aktiviti yang telah disediakan. Kamu muka surat 98 hingga 103. Kamu buat dengan kemas, cantik, tulisan biar Ustaz boleh baca, ya. Kamu boleh hantar bila-bila masa yang kamu senang. Jangan tak buat. Saya harap kamu buat. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.